Siapa je yang baru berkahwin, lepas tu dah mengandung, lepas tu akan ada anak, lepas tu anak seorang, anak 2 orang, 3 orang semua kan. So kita kebanyakan masanya, banyak sebenarnya masa kita yang kita rasa kita gagal jadi seorang ibu. Sangat banyak masa. Okay, dia mula dengan macam ni. Dia mula dengan kita dah pregnant. Lepas tu kita punya perjalanan pregnancy tu tak macam orang lain. Okey, masa kita pregnant tu mungkin kita banyak muntah-muntah, kita tak suka orang lain, kita nampak orang lain boleh buat tu buat ni tapi kita tak boleh nak buat. Okey, itu dah mula dengan satu episod. Lepas tu kita nak bersalin pula. Bila kita bersalin pula, okey, katalah kita dah cuba untuk bersalin normal tapi akhirnya kita end up dengan cesarean section. Jadi bila macam tu kita rasa aku dah gagal dah untuk melahirkan anak secara normal. Okey, dan benda ni, episod ni akan berterutan. Lepas tu kita dah ada baby pula. Baby dah keluar, ini isu menyusu pula. So bila kita rasa kita nak cuba bagi penyusuan tu sampai ke umur 2 tahun, nak mulakan menyusu tu, kita tak macam orang lain. Susu kita tak sebanyak orang lain. Kita dah mula compare after compare sampailah kita rasa kita breakdown dengan diri sendiri. Kita dah tak dapat nak bagi susu. Lepas tu umur 3 bulan kita dah campur susu. Lepas tu umur 4 bulan kita dah pisahkan dia daripada kita nak kena pergi kerja. Tapi kita tengok orang lain pula, elok je boleh jaga anak kat rumah. Orang lain boleh menyusukan anak dia sepenuh masa. So kita keep on comparing kita punya parenting dengan orang lain. Kita punya prestasi kita dengan orang lain. That is not good sebenarnya. Jadi benda ni tidak akan berakhir dan kita akan keep on tengok orang lain jauh lebih baik daripada kita sebagai seorang ibu. So macam mana kita nak adakan satu rasa kita I am okay. Kita dah jadi ibu yang baik. Kita dah jadi ibu yang bukan setakat baik, dah jadi ibu yang terbaik dah untuk anak-anak kita. So apa antara tips dia untuk tidak merasa gagal? Nombor 1 adalah kita semua adalah super mom. Kita semua adalah ibu-ibu yang bagus. Kita dah melalui pengalaman 9 bulan mengandungkan dan melahirkan. Tak kisahlah apa jua cara yang kita nak keluarkan anak kita tu, dengan niat kita nak kita selamat, dia juga selamat. Itu dah satu pengorbanan yang luar biasa yang orang lain tak tahu. Okey, nombor 1 adalah stick onto your own progress. Bermaksud kalau kita ni dah memang Tuhan aturkan, kita pregnant tu banyak muntah-muntah, kita tak suka orang lain, tapi kita usaha juga untuk jadi kuat. Lepas tu kita nak bersalin tu kita dah cuba normal tapi tak boleh nak normal, kita end up cesarean section. Itu semua kita stick on kita punya progress dan tak perlu tengok orang-orang lain. Okey, maksud benda adalah it is good untuk kita mencontohi parenting orang lain, tetapi it is not good untuk kita jadikan itu satu level untuk kita ukur kita punya progress dengan anak-anak kita dengan orang lain. Sebab apa yang kita nampak tentang orang lain punya parenting itu hanyalah di kacamata kamera sahaja. Kita tak tahu di balik tabir, kita tak tahu emotional progress anak-anak dia itu hanya di lensa kamera sahaja. Dan kita tak tahu apa sebetulnya yang berlaku dalam rumah tersebut. So kita boleh mencontohi parenting style orang lain, tetapi kita jangan compare anak dia dengan anak kita. Jangan sesekali. Kita cukup ambil sikit-sikit the positive side untuk kita apply kepada anak kita, tetapi kita jangan compare. Anak aku tak boleh baca lagi, anak aku tak boleh nak suap makan sendiri lagi, anak aku tak berdikari macam dia lagi. Jangan paksa progress tu. Okey, kita go slowly dan kita go with the flow. Itu yang penting. First, stick on your own progress. Yang kedua adalah kita kena faham bahawasanya setiap ibu ada heroic event dia sendiri. Heroic event dia bermaksud orang tak tahu yang kita ni nak bersalin, nak melahirkan anak tu, semasa tu orang tak tahu apa kita lalui. Orang tak tahu kita dah neran berapa kali, orang tak tahu kita dah nak tercabut nyawa dah, dan kita end up juga dengan cesarean section. Di mana kalau orang tanya je lahir macam mana Caesar, nanti orang akan kata kenapa tak normal, macam bagi satu negative thought kepada kita, walhal kita seorang je yang tahu apa heroic event yang kita dah buat untuk anak-anak kita. Dan stick onto your heroic event. Mungkin kita dah bertarung nyawa semasa bersalin, mungkin kita ni dah masa menyusu kita sampai berdarah-darah nak keluarkan susu yang pertama, kita tak tahu. Mungkin kita kerja bermati-matian untuk dapat bayar yuran tiap-tiap bulan, yuran tazkar anak-anak kita. Bermati-matian nak bayar yuran tadika anak-anak kita. Orang tak tahu benda tu. Itu semua adalah heroic event yang kita sendiri tahu dan kita sendiri simpan.
Dan stick on your mind, dan jangan tengok heroic event orang lain sebab kita akan tend to compare. So stick on your heroic event sendiri. Okay, the third tips untuk tidak merasa gagal sebagai seorang ibu adalah kita jangan kejarkan progres anak-anak dari segi dia punya intelligence, dari segi dia punya development, nak berjalan, nak bercakap, nak orang kata belajar dia. Kita nak dia jadi yang paling pandai, kita nak dia jadi yang paling cepat, kita nak dia jadi yang paling bagus dekat sekolah. Kita jangan kejarkan progres itu bila mana anak-anak tak bersedia. Okay, kalau anak-anak orang lain bagus dalam art and craft, yang kita tengok, oh baguslah, kita tengok anak dia boleh buat art and craft, mungkin pada side lain anak dia tak boleh nak buat. So kita explore apa yang anak kita boleh buat supaya kita tak paksa progress tersebut. Okay, progress yang fizikal ini sebenarnya adalah secondary, tetapi the main point adalah progress emotion anak-anak. Okay, kalau kita paksa progress emotion anak-anak tak happy, kita pun tak happy, there comes so many problems. Dekat situ datang banyak sangat masalah kalau kita paksa emosi anak-anak tu untuk buat juga apa yang kita nak, jadi juga macam orang lain. Okay, jadi siapa sebenarnya yang melihat progres kita? Adakah kita punya kawan-kawan? Adakah klik kita? Adakah kawan-kawan yang sama hantar anak-anak dia ke tadika? Siapa yang melihat progres kita? Siapa yang tahu sebenarnya apa yang kita dah buat? Apa susah senang kita, jatuh bangun kita? Siapa sebenarnya yang nampak? The only person yang nampak progres kita adalah anak-anak kita. Kalau kita tak perasan. Okay, anak-anak kita, kenapa? Dia yang nampak betapa susahnya kita nak membesarkan dia. Kalau tidak, takkanlah setiap kali dia nampak kita, dia nakkan kita. Sebab pada mata kaca seorang anak itu, mak dia adalah seorang hero. Kalau tidak, takkanlah dia nak panggil kita bonda. Nampak je kita bonda. Bonda abang nak ni, bonda abang nak tu, bonda kakak nak ni, nak tu. So pada mata anak-anak kita adalah hero. Dia yang nampak susah senangnya. Jadi progres kita adalah sebenarnya diukur daripada kacamata anak-anak kita sendiri. Macam mana kita nak tahu progres kita? Okey, kalau kita ni dekat rumah selalu cakap-cakap yang baik-baik, kita selalu initiate ataupun kita encourage dia buat benda yang dia suka, buat benda yang dia senang, kita bantu dia, katalah dia suka sangat. Dia tak macam budak lain yang suka duduk dan buat kerja dan buat maths. Okey, mungkin anak kita memang jenis outdoor. So kita teman dia, kita encourage dia, kita cakap dia budak yang baik, kita galakkan lagi apa benda yang dia suka. Okey, kita beli lagi benda-benda yang dia suka main. Okey, dan develop bakat dia daripada situ. Tengok dia grow, dan daripada dia punya grow tu, dia akan berbalik kepada kita. Dia akan selalu sebut dengan kita, "Ma, terima kasih belikan ni, Ma, abang dah boleh buat ni, Ma, abang dah ni." Setiap progres yang dia sampaikan daripada anak itu sendiri, itulah sebenarnya progres kita. Bukan daripada mulut-mulut orang lain. Dan kata, anak kau tak ni, itu SPM dapat berapa macam tu. Okey, itu bukan satu tali ukur langsung. Bukan. Tetapi apa yang keluar daripada mulut anak-anak kita, apa terima kasih yang keluar, apa progres kecil-kecil yang dia bagi tahu kita, itu adalah sebenarnya tali ukur terima kasihnya anak-anak kepada kita yang kita tak perasan. Kita sibuk dengar apa orang lain nak cakap. Okey? Alright.